Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam halaqah kita, dalam program kita, dalam perbincangan kita, untuk kita percubaan kita, untuk perkongsian kita, untuk kita memperbincangkan berkongsi berkenaan dengan apa yang terdapat, ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Semoga sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang Dia kurniakan kepada kita. Antara nikmat yang paling besar ialah kita telah pun dapat memperbincangkan ayat-ayat Allah ni secara ringkasnya, secara mudah-mudahnya, daripada sampailah ke ayat 145 daripada surah Al-Baqarah, di mana sebelum ini kita telah pun memperbincangkan berkenaan di mana meragunya beberapa orang daripada kalangan ahli kitab, segolongan daripada ahli kitab, di mana mereka meragukan, mereka pelik kenapa setelah Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Muqaddis di Madinah, kenapa setelah berapa lama begitu baginda dan sahabat menghadap kembali ke Baitul Muqaddis, maka ditimbulkan keraguan, menghadap kembali ke Masjidil Haram. Jadi ditimbulkan keraguan-keraguan seolah-olah Nabi Rasulullah SAW ni telah kembali kepada ajaran nenek moyang dia, iaitu kembali menyembah kepada berhala-berhala. Sebab ketika itu pun Masjidil Haram masih lagi dikelilingi oleh berhala-berhala, belum lagi disucikan daripada berhala-berhala. Rasulullah belum jauh lagi kepada zaman di mana, tahun di mana dibukanya Mekah itu. Jadi ditimbulkan keraguan-keraguan begitu, dan juga ditimbulkan keraguan. Bahkan orang Islam sendiri terfikir bagaimana dengan orang-orang yang terdahulu yang tidak sempat untuk menghadap kepada kiblat Masjidil Haram ini. Maka Allah kata bahawa Allah Maha melihat dan Allah tidak akan sia-siakan apa sahaja persembahan, apa sahaja yang pengabdian yang telah dilakukan oleh hamba-hamba dia. Sebab Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka setelah Allah jelaskan begitu, Allah jelaskan juga bahawa Allah sudi untuk mengalihkan kiblat itu ke arah Masjidil Haram seperti mana yang disukai oleh Rasulullah SAW. Kerana dikatakan oleh para mufassirin bahawa orang-orang Yahudi ni mengejek-ngejeklah Rasulullah kerana Rasulullah itu menghadap ke Baitul Muqaddis sama seperti mana kiblat mereka. So mereka rasa gah. Bukan sebenarnya tujuan asal adalah untuk melembutkan hati mereka, tetapi antara pandangannya untuk melembutkan hati mereka, tetapi akhirnya mereka jadi lebih gah. Maka Allah SWT kembalikan kiblat itu ke Masjidil Haram seperti mana yang Rasulullah SAW tu suka. Dan Allah jelaskan daripada ayat 145, pada ayat 145 itu kita tidak akan, Rasulullah tidak akan mengikut kiblat mereka, mereka itu juga tidak akan ikut kiblat Rasulullah, dan sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat kebahagiaan daripada mereka yang lain, maka masing-masing dengan kiblat masing-masing. Kemudian Allah kata apa? Dan jika engkau menurut hawa nafsu, kalau kamu ikut juga kata-kata mereka untuk ambil hati mereka, sesungguhnya nescaya engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi kekal
kekal dengan apa yang telah Allah tetapkan ini, sehinggalah hari kiamat itu menghadap kepada kiblat kita di Mekah itu, Kaabah itu, ke arah Masjidil Haram itu. Sebagai pembuktian bahawa kita adalah hamba kepada Allah SWT, kita melakukan seperti mana yang Allah SWT perintahkan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita terus masuk kepada ayat yang seterusnya, pada ayat 146 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaupun mereka ni nampak seperti ragu-ragu dengan Rasulullah SAW, mereka ragu-ragu, mereka timbulkan keraguan tentang, mereka ejek-ejek tentang keadaan Rasulullah yang menghadap kembali kepada Masjidil Haram, tapi Allah perjelaskan kepada Rasulullah SAW bahawa mereka ini orang-orang yang telah kami berikan kitab ini, yakni Taurat dan Injil ini, sebenarnya ya Rasulullah, ya Muhammad, ya'rifunahu. Mereka ni kenal sebenarnya sifat-sifatnya, mereka kenalnya, yakni Muhammad SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sebegitu sekali bahawa sebenarnya mereka ini telah pun mengenal Rasulullah SAW ini seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi maksudnya keyakinan itu sebenarnya, pengetahuan itu telah pun ada kerana telah pun diceritakan dalam kitab mereka. Dalam kitab mereka. Sebab tu kalau kita lihat dalam tafsir Misbah misalnya, beliau membawa satu pandangan bahawa sebenarnya even dalam perjanjian lama pun, menurut beliau, dalam perjanjian lama kitab milik mereka ini pun, kitab lama ulangan chapter 33 ayat yang kedua tu disebutkan bahawa Tuhan telah, chapter 33 verse 2 disebutkan bahawa Tuhan telah datang daripada Tursina ni dalam kitab mereka, dan telah terbit bagi mereka dari Sir, dan kelihatan dia dengan gemerlap cahaya daripada Gunung Paran. Kata penulis tafsir Misbah ini, dia kata mungkin teks ini tak sempat mereka ubah atau mereka tak sedari, sehingga masih lagi tercantum yang menunjukkan kenabian Rasulullah SAW ni. Jadi pakar-pakar Muslim memahami teks ini sebagai berbicara tentang kedatangan Islam yang terpancar daripada Mekah. Jadi Gunung Paran menurut kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian itu chapter 21 verse 21, chapter 21 verse 21 adalah tempat putera Ibrahim, yakni Nabi Ismail bersama ibnunya Hajar memperoleh air, ini Zamzam. Dan dengan demikian, kata penulis tafsir Al-Misbah ni, dan dengan demikian yang tercantum dalam kitab ulangan di atas mensyaratkan 3 tempat terpancarnya ajaran Allah yang dibawakan oleh 3 orang Nabi, iaitu Tursina, tempat Nabi Musa AS, Sir, tempat Nabi Isa AS, dan Paran, yakni Mekah, di mana Nabi Ismail dan ibunya Hajar mendapatkan Zamzam. Jadi kata penulis tafsir Al-Misbah ni, dia timbulkan persoalan. Siapakah, kalau bukan Rasulullah, siapakah Nabi yang datang dari Paran ini, yang membawa ajaran ilahi itu? Adakah selain daripada Muhammad SAW? Tapi kalau menurut sejarah, kata beliau, membuktikan bahawa hanya Nabi Muhammad SAW itu sendiri, yakni datang daripada tempat ini. Jadi bahasa sebenarnya kalau kita lihat, bahasa banyak lagi teks keagamaan lainnya dalam kitab Perjanjian Lama dan Baru yang difahami sebenarnya sebagai menunjukkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ni sebenarnya tahu nak, mereka kenal Rasulullah SAW ni seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Sebab tu kalau kita lihat dalam ada hadis berkenaan dengan Abdullah bin Salam, seorang mereka, dia ni asalnya daripada orang Yahudi, yang dia ini masuk Islam. Kerana apa? Ada dalam satu hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, apa dia kata? Diriwayatkan dalam Tirmizi, Abdullah bin Salam sendiri meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan bahawa
Qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah anjafala an-nasu ilaihi. Dia kata bila datangnya Rasulullah SAW ni ke Madinah, so jadi manusia berkumpul ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Manusia bila sampainya Rasulullah SAW ke Madinah ini, bila sampai ke Madinah ni, so dia pun datang. Dia ni datang, maksudnya Abdullah bin Salam ni datang bersama dengan manusia-manusia yang lain untuk melihat kepada dia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kata beliau lagi, dia kata tadi, qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah anjafala an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fil nasi li anzuru ilaihi falamma istabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu an wajhahu laisa biwajhi kadhabin wa kana awwalu syai' takallam bihi anna qala ayuhan nas afshu salama wa at'imut ta'am wassallu wan nas niyamun tadkhulunal jannah bisalam. Ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Jadi bila jadi begitu, orang pun memberitahu bahawa telah datang pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abdullah bin Salam, apabila dilihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia tahu ini bukan wajah seorang penipu. Dia lihat. Dan perkara pertama yang dia katakan ialah Rasulullah katakan inilah apa dia kata wahai sekalian manusia, sampaikanlah salam, berilah makanan yakni kepada yang memerlukan, dan lakukanlah solat ketika manusia sedang tidur yakni qiyamul, nescaya kamu akan dimasukkan ke syurga dengan selamat. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi maksudnya Abdullah bin Salam bila dengar, dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu ini bukan wajah seorang pendusta. Sebab apa? Dia telah baca dalam kitab dia. Dia tahu bahawa inilah Nabi yang sebenarnya yang diriwayatkan dalam kitab mereka itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita lihat, bila Abdullah bin Salam jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia bertanyakan soalan. 3 soalan ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam hadis yang cukup panjang. Habis kita ringkaskan. Jadi dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, dia kata inni sa'iluka an salatin la ya'lamuhunna illa nabi. Dia kata aku tanya, Abdullah bin Salam ni cerita balik, aku tanya kepada Rasulullah tentang 3 perkara yang tiada seorang pun boleh jawab kecuali dia ni seorang nabi. Dia nak tengok Rasulullah ni nabi ke tidak. Dia tahu dah, tapi dia nak pastikan sungguh-sungguh. Fama awwalu ashratis sa'ah, dia tanya. Apa yang ditanya? Dia tanya pertamanya, apakah awal tandanya kiamat? Wa ma awwalu ta'amu ahli jannah, dan apakah makanan pertama yang dimakan oleh penduduk syurga? Wa ma yanzi'u al-waladu ila al-abihi aw ila al-ummah ila ummi, dan apakah menyebabkan anak itu serupa dengan ayah atau ibu dia? Kerana Rasulullah pun bersabda, akhbarani bihinna Jibrilu anifan. Baru sebentar tadi Jibril memberitahukan jawapan ini kepadaku. So Abdullah bin Salam berkata, Jibril? Baginda menjawab, ya benar. Dan baginda menjawab lagi, zalika aduul yahudi minal malaikah faqara'a hadhihi al-ayah man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Dan Nabi membacakan ayat Jibril itu adalah kalangan malaikat yang dimusuhi oleh kaum Yahudi, sambil baginda membacakan ayat 97 daripada surah Al-Baqarah yang bermaksud siapa musuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu Nabi Muhammad dengan izin Allah. Seterusnya Nabi menjawab soalan Abdullah bin Salam tersebut. Amma awwalu ashratis sa'ati fanarun tashurun nasa minal masyriqi ila maghrib.
adalah awal tanda hari kiamat itu munculnya api yang menghimpunkan manusia daripada timur ke barat. Wa amma awwalu ta'ami ahli jannah fa ziyadatu kabidil khut. Makanan pertama penghuni syurga adalah lebihan yang melekat pada hati ikan. Wa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al walad. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati naza'at. Rasulullah berkata lagi, apabila memancarkan air mani lelaki melalui wanita, maka anak lahir serupa dengan ayahnya. Sebaliknya jika air mani wanita mendahului pula, maka anak yang lahir serupa dengan ibu. Jadi apabila setelah mendengar jawapan tersebut, maka Abdullah bin Salam berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa engkaulah pesuruh Allah. Kemudian Abdullah bin Salam kembali jumpa dengan kaum keluarganya serta ajak mereka memeluk Islam, agama yang benar dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun keislaman Abdullah dan kaum keluarganya telah dirahsiakan daripada pengetahuan orang-orang Yahudi yang menjadi jiran-jiran mereka. Sampailah Rasulullah sendiri ada peristiwa didedahkan keadaan Abdullah bin Salam ini. Kemudian apabila mereka tahu mula-mula mereka puji Abdullah bin Salam ni daripada Rasulullah. Tetapi kemudian bila dah tahu Abdullah bin Salam mengaku dah masuk Islam, mereka terus hina lah. Abdullah bin Salam ni tak terima Abdullah bin Salam ni sebab apa? Sebab dia telah memeluk Islam. Jadi kita nak cerita kat sini bahawa sebenarnya kalau seorang tu betul-betul telah baca kitab dia buka pintu hati dia lihat Rasulullah, dia tahu itu adalah rasul yang benar dikatakan dalam kitab mereka. Seperti mana Abdullah bin Salam ni, saat pertama dilihat Rasulullah, dia tahu dah itu Rasulullah. Dan dia sahkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, maka pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah dengan tepat sekali, maka dia pun terus bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan, dia bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu benar-benar adalah pesuruh Allah. Wallahu a'lam. Jadi Allah kata tadi, orang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka kenal anak-anak mereka mereka kenal Rasulullah ni seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sebahagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Seperti mana kita katakan sebelum-sebelum ini, bahawa mereka menyembunyikan kebenaran ini kerana apa? Kerana mereka dengki mereka, hasad mereka kepada Nabi akhir zaman ini. Kononnya kerana Nabi akhir zaman ini datang daripada kalangan bangsa Arab, jadi tak sama bangsa dengan mereka tolak begitu saja. Kemudian Allah kata al-haqqu mir rabbik, ayat 147, kebenaran itu daripada Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin. Janganlah sekali-kali kalian menjadi bahagian daripada orang-orang yang ragu. Sama ada kepada orang-orang ahli kitab itu sendiri, atau kepada orang yang beriman itu sendiri, atau bangsa Arab itu sendiri, atau siapa sahaja, sepatutnya kena tahu bahawa kebenaran itu Allah sendiri telah sahkan, Allah sendiri telah pertahankan perkara ini, bahawa benar-benarlah Rasulullah ini sebenarnya adalah benar-benar Rasul. Perkara ini adalah suatu perkara yang benar yang datang daripada Tuhan kamu. Bahkan Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW itu sendiri bahawa janganlah dia termasuk dalam golongan yang ragu. Kerana apa sahaja peralihan kiblat itu sendiri sebenarnya benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu ini wahai Muhammad termasuk orang ragu. Sebab kalau kita nak sampaikan kebenaran, kita first dulu yang kena beriman, kita dulu yang kena faham kitab Allah, barulah kita boleh sebarkan kepada orang, kepada masyarakat. Wallahu a'lam. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sebenarnya orang ahli kitab sini mereka tahu pun perkara ini, mereka tahu tentang kamu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu dalam kitab mereka. Jadi kamu kena yakin bahawa kebenaran ni benar-benar datang daripada Tuhan kamu, daripada Allah SWT. Bukan seperti mana yang dikatakan oleh orang Yahudi dan Nasrani tu. Bukan dia kata bahawa kamu dah sesat, dah kembali kepada ajaran penyembah berhala ke, bukan. Kiblat ini yang menjadi engkau, yang dijadikan kepada engkau ini sebenarnya siapa lagi yang turut menghadapnya? Nabi Ibrahim juga antara para nabi yang pernah menghadap kepada kiblat ini. Jadi apa kamu kena buat sekarang? Laksanakan apa yang Allah perintahkan, jangan ikut kehendak kaum kamu yang ingkar,
Sebab kalau kamu ikut dia, kamu akan termasuk dalam golongan orang yang meragukan kebenaran. Akhirnya kamu akan termasuk dalam golongan orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Jadi ini sebenarnya, apabila kita sampaikan satu perkara, sebagai manusia kadang-kadang kita rasa macam lemah semangat. Orang ni duk kata kita sesat, orang tu duk kata kita sesat, orang sebelah sana kata kita sesat, keluarga kita pun kata kita sesat. Jadi keluarga kita, orang ni kata kita kata pemecah belah masyarakat, yang tu kata yang sama, keluarga kita pun kata sama. Lah kita terfikir betul juga apa yang dia orang kata ni. Jadi Allah ingat kepada sini, walaupun kepada Rasulullah, tapi sebenarnya untuk kita juga sebenarnya, sebab kita yang tinggal sekarang ni untuk mewarisi apa yang Rasulullah SAW bawa ni, maka kita kata Allah seolah-olah Allah memujuk kepada kita semua supaya jangan angkat ragu-ragu langsung setelah kamu membawa suatu kebenaran. Kalau kita bawa benda yang salah, kita kena ragu-ragulah. Jadi kalau kita bawa Quran, kita bawa sunnah, jadi apa lagi yang hendak kita berpatah lagi, sebab kita telah pun berada dalam jalan-jalan seperti mana sunnatullah orang-orang yang terdahulu. Apabila dia membawa kebenaran, dia akan ditentang. Kalau hidup dalam keadaan selesa sahaja, tak ada apa dan semua orang duk sokong kita aja, something wrong juga. Takut boleh mengganggu juga apa tu diri kita, menjadikan kita ni orang yang terlampau selesa sangat, ujuk sangat kepada diri sendiri ke apa. Tetapi di sini kita dapat tahu bahawa macam mana pun mesti ada orang takkan suka kepada kebenaran tu, sebab biasanya manusia itu akan selesa dengan apa yang telah menjadi rutin harian dia. Wallahu a'lam. Jadi di sini dikatakan bahawa diberitahu kepada kita, orang yang nak menyampaikan dakwah itu, dan tentu saja Rasulullah SAW, dia tu tentunya mestilah jangan berada dalam keadaan keraguan. Dia mesti faham benar ayat-ayat yang Allah SWT bawakan, maka dia mesti sampaikan walaupun ditentang, walaupun ditimbulkan keraguan-keraguan, maka dia tetap berada dalam jalan yang lurus, yakni jalan yang penuh keyakinan bahawa ini adalah benar-benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walikulli wijahatun huwa muwalliha. Kemudian Allah SWT mengatakan bahawa dan tiap-tiap umat itu memiliki kiblat dia. Huwa muwalliha, yang dia itu menghadap kepadanya. Maka di sini mengatakan bahawa suka tak suka bahawa setiap umat ini dia ada kiblat dia sendiri. Ini apa yang Allah SWT jelaskan dalam ayat 148. Jadi setiap umat tu ada kiblat dia sendiri yang dia hadap kepada dia. Kaum muslimin pun ada kiblat dia. Tetapi kiblat kaum muslimin ini ditetapkan langsung oleh Allah SWT. Dan sini juga secara tidak langsung dikatakan bermaksud bahawa setiap orang tu ada cara ibadah dia sendiri. Setiap orang, setiap agama itu telah pun ada cara ibadah dia sendiri, dan umat Islam itu telah pun ada kiblat dan cara ibadah dia sendiri. Maka menghadaplah kepada apa yang telah diyakinkan, telah diturunkan kepadamu dengan penuh keyakinan. Dan yang lebih penting Allah kata selepas tu, Allah kata fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Seolah-olah Allah nak bagi tahu soal kiblat ini bukanlah soal yang perlu diperbesar-besarkan. Allah yang suruh menghadapkan ke Masjidil Haram ni, maka hadap kepada Masjidil Haram. Dan itu bukanlah yang paling utama untuk diperbincangkan. Sebabnya ini ada sekadar yang ini adalah seperti mana yang Allah SWT suruh. Allah suruh maka hadap ke sana. Sebab Allah pun pernah suruh menghadap ke Baitul Maqdis, maka Nabi Muhammad SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan ijtihad Nabi Muhammad SAW yang diiktiraf, yang dibenarkan oleh Allah SWT. Tetapi yang lebih penting ialah bukan soal menghadap ke Masjid Aqsa ke Masjidil Haram ke. Yang lebih penting ialah mengikut menurut perintah Allah SWT. Dan apa yang kalian perlu buat sekarang ialah teruskan melakukan kebaikan, bahkan bersaing sihat, berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Kita manusia ni suka sungguh. Bila orang tu nak buat? Kenapa orang tu tak bagi salam kat aku? Kita duk tunggu. Sedangkan sepatutnya kita lah yang berlumba, kita yang dahulukan. Bila kita semayang saf, kita nak semayang di saf yang hadapan. Berlumba untuk masuk ke syurga Allah. Berlumba untuk mendapat rahmat Allah SWT. Orang kalau zaman muda-muda kan, orang dia nak duduk, dia nak berlamar seorang wanita lah misal. Kalau nak pula wanita tu gadis tu pula menjadi rebutan. Tak adalah tiba-tiba orang kata kau pergi dululah. Ada. Setiap orang akan cuba untuk memenahangi hati seorang gadis itu. Sepatutnya Allah SWT tu lebih-lebih lagi lah. Dia Tuhan kita, dia jadikan kita, dia bagi kita pelbagai nikmat.
Yang tu belum tentu lagi dia sayang ke kita. Yang ni tentu dah sayang kat kita. Allah SWT memang sayang kat kita. Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Maka sepatutnya yang Allah SWT ini ya, perkara ini yang perlu menjadi manusia itu bersaing untuk berlumba-lumba mencapai keredaan Allah SWT. Bukan tunggu orang tu buat dulu. Kita kata bila ada orang minta derma misal. Kita kata pergilah minta kat orang lain. Kan zakat kan ada. Kita banyak sangat bunyi kita ni sebab apa? Sebab kita tak mahu mencapai keredaan Allah Subhanahu Taala. Minta maaf cakap. Sebab apa? Manusia itu sikapnya suka menunggu orang lain buat, dia sendiri tidak mahu melakukan perkara tersebut. Sedangkan Allah SWT bagi tahu kat sini, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu dalam melakukan kebaikan. Dia bukan soal pasal diri sendiri saja, bukan soal berlumba dengan diri sendiri saja. Allah SWT kata memang ada. Sebab manusia tu mesti ada sifat bersaing. Ini bersaing yang sihat. Macam mana pun dia akan rasa jealous, dia akan rasa dengki ke apa. Tapi itu yang buruk. Tetapi yang perkara ini Allah nak bagi tahu berlumba dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang harmoni. Tetapi semuanya hendak melakukan kebaikan, semuanya hendak mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhenti bergaduh soal kiblat ini, tumpukan perhatian tentang ibadah itu, tentang memperhambakan diri kepada Allah SWT, tentang menghidupkan, menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, dan sebagai khalifah yang diturunkan untuk memakmurkan bumi ini dengan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, dia akan kumpulkan kamu kepada Allah semuanya kelak di hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah tu ke atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi dia bukan soal menghadap Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ke, siapa yang dulu pernah dia tak sempat menghadap ke Masjidil Haram, maka Allah terima juga. Sebab nanti Allah akan kumpulkan mereka, Allah akan lihat siapakah yang telah menjalankan perintah Allah SWT, siapakah yang telah berlumba-lumba untuk mencapai keredaan Allah SWT. Kalau syurga itu banyak tingkat dia. Jadi siapa yang berjaya untuk mendapat syurga yang tertinggi itu, iaitu syurga Firdaus, sepatutnya manusia itu mestilah berlumba-lumba untuk mendapatkan perkara tersebut. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan perintah Allah untuk berlumba-lumba melakukan kebaikan ni, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Ada dalam hadis dinyatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini la hasada illa fitnatain. Tidak bolehlah kalian itu berasa hasad, yakni dengki, melainkan kepada dua perkara. Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq, wa rajulun atahullahil hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Jadi Nabi SAW bersabda tak boleh dengki, tak boleh hasad kecuali kepada dua perkara, iaitu orang yang Allah berikan harta lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran. Dan juga orang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Maksudnya kita tak boleh jealous kat orang lain, melainkan atas dua perkara ini, dan kita mahu melakukan perkara yang sama, iaitu apabila ada harta orang tu gunakan untuk kebenaran, dan apabila orang tu ada hikmah, ada ilmu, dia amal dan diajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dan itu kita mahu melakukan perkara yang sama. Jadi bukan kita doa dia jadi miskin ke, dia jadi tak cerdik ke apa, tidak. Tetapi kita nak jadi macam dia. Sebab apa? Sebab Allah memang suruh kita ini sentiasa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Kemudian ayat 149 ditegaskan lagi berkenaan kiblat ini, sebab dia jadi isu yang besar. Orang Yahudi kata macam ni, orang Arab musyrik kata macam ni. Jadi Allah kata lagi, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan daripada mana saja kamu keluar yang ini berhijrah, maka hadapkanlah kamu ini dalam solatmu ke arah Masjidil Haram. Jadi
Jadi dibincangkanlah oleh para fuqaha kalau dalam keadaan bermukim lah, maksudnya dah pindah ke satu tempat ke, dia masih ke tempat yang dalam keadaan dia bukan dalam musafir ke apa, dia masih lagi menghadap ke Masjidil Haram dalam solat dia. Melainkan kalau dalam solat sunat lah. Tapi kalau dalam keadaan solat wajib, dia kerja mana pun, dalam musafir pun, dia tetap menghadap ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram tu jika dia dalam keadaan yang mampulah untuk melakukan sedemikian. Wa innahu lal haqqu min rabbi. Sekali lagi Allah jelaskan bahawa dia benar-benar datang daripada Tuhan kamu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tu tidak akan lalai terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang Allah kata, Allah tegaskan sekali lagi dalam ayat ini, jangan ambil pot lah, jangan ambil peduli apa yang orang lain katakan. Kerana ini benar-benar datang daripada Allah SWT. Ke mana saja kalian berada, hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram dan Allah sentiasa melihat apa sahaja yang kalian lakukan. Sama ada kalian patuh kepada kehendak Allah SWT ini atau kalian ingkar, semuanya di bawah pengetahuan Allah SWT. Baik, kita teruskan secara ringkas ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan daripada mana saja kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu, yang ini dalam solat, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarahu li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajah kamu dalam solat ke arahnya, agar tidak ada bagi manusia atas kamu alasan kecuali orang-orang yang mereka zalim itu di antara kamu. Dan sepatutnya orang yang berilmu ni sebenarnya mereka dah tahu. Orang yang dah berilmu daripada kalangan ahli kitab ni, mereka dah tahu pun bahawa kiblat ini adalah suatu perkara yang benar. So, jadi Allah kata, apa yang kalian perlu buat sekarang ialah Muhammad dan sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Rasulullah semua, apa yang dia kena buat ialah menghadap ke Masjidil Haram. Ini perintah Allah SWT yang ketiga. Menurut Ibnu Katsir, dia kata ini adalah perintah Allah yang ketiga untuk menghadap ke Masjidil Haram daripada arah mana pun. Jadi daripada arah, maksudnya daripada ke tempat mana pun manusia itu berada, maka menghadaplah ke Masjidil Haram itu. Tetapi kata Allah SWT, kata Allah SWT itu sendiri bahawa mereka ini telah pun mengetahui tentang kebenaran ini, maka lakukanlah perkara ini. Walaupun kalau orang yang benar, orang yang tahu, orang yang dah ada hujah, orang yang telah disampaikan kepada mereka ni ilmu, mereka tidak akan dapat berhujah kepada kamu lagi tentang perkara ini. Melainkan kalau orang itu termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim, yang sengaja hendak menyusah-nyusahkan perkara, yang sengaja tidak mahu menerima kebenaran. Yang tidak mahu untuk menunjukkan kebenaran itu kerana rasa hasad dengki mereka itu tadi. So Allah tahu manusia tu ada rasa hasad dengki. Kalau betul kalian dengki kepada Rasulullah SAW ini, jealous, tapi jangan sampai jealous yang memudaratkan diri atau memudaratkan orang lain, menentang kebenaran. Kalau kalian jealous kepada perkara ini, maka kalian sepatutnya melakukan perkara yang sama supaya kalian juga dapat pahala daripada ganjaran daripada Allah SWT. Jadi Allah menguruskan perasaan jealous ini, rasa hasad dengki ini agar ditukar kepada perkara yang positif. Iaitu apa? Daripada kalian menentang, sepatutnya kalian itu berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, berlumba-lumba untuk mengikut Nabi akhir zaman ini. Bukan kalian tentang dia, sepatutnya kalian ikut dia dan kalian juga akan mendapat perkara yang sama dan Allah akan nilai siapakah amalannya yang terbaik. Itu sepatutnya minda kita. Jadi kita lihat pada orang tu lebih, bukan kita dengki kat dia sampai kita doakan dia jatuh, tapi kita nak jadi macam dia. Kita nak jadi supaya apa? Supaya kita jadi lebih baik, supaya apa? Kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hanya orang yang zalim sahaja yang dia ini akan apa? Dia ini akan sengaja menimbulkan keraguan. Siapa orang-orang itu? Ada di kalangan orang-orang Yahudi, dia akan kata Muhammad itu tukar kiblat dia ke arah Kaabah kerana dia cenderung dah kepada agama kaumnya. Dan kerana dia itu cinta kepada tanah air dia, tanah kelahiran dia. Seandainya dia benar, tentulah dia tetap menghadap kepada kiblat Nabi-Nabi sebelumnya. Iaitu apa? Iaitu ke arah Masjidil Aqsa. Beza pula dengan orang Yahudi, orang musyrik pula kata, orang musyrikin Mekah pula kata mereka ni, orang Arab musyrikin mereka kata Muhammad dah kembali kepada kiblat kita. Dan kelak nanti dia akan kembali kepada agama kita. Orang munafik pula kata apa?
Muhammad tu orang yang tak ada pendirian, sekejap kat sini, sekejap kat sana. Inilah semua orang-orang yang telah menegakkan hujah-hujah yang kosong, yang hanya berdasarkan hawa nafsu mereka semata-mata. Dan mereka ini termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Maka kata Allah SWT, macam mana nak menanggapi mereka ni, macam mana nak mereka menguruskan perkara ini yang sangat menarik yang Allah ajar kepada Rasulullah SAW. Allah kata, fala takhshawkum wakhshawni. Ini yang kita kena pegang. Sampailah Allah ambil nyawa kita ni kembali berjumpa dengannya. Fala takhshawkum. Maka jangan kamu takut pada mereka. Mereka cakap macam-macam, mereka cakap begitu dan begini. Allah kata, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut pada mereka, wakhshawni. Tapi takutlah pada aku. Maka takutlah pada aku. Dia ada khauf kan? Tapi Allah tak guna khauf di sini, Allah guna takhshawhum. Takut di sini apa takut? Takut dengan ada ilmu. Jadi Allah kata apa? Fala takhshawhum. Minta maaf. Yang itu perkataan yang lain. Tapi yang di sini Allah kata fala takhshawhum. Allah kata kat sini jangan kamu takut kepada mereka. Wakhshawni, tapi takutlah kepada aku. Wali utimma ni'mati alaikum, dan agar aku menyempurnakan nikmatku atas kamu, wala'allakum tahtadun, dan agar kamu mendapat petunjuk kepada kebenaran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat Rasulullah SAW, sebab ada banyaknya pandangan-pandangan, perkara ini dah jadi viral yang besar lah. So semua orang yang ini kata yang ini kata macam tu. Maka Allah buat apa? Allah kata apa dia punya solutionnya, penyelesaiannya? Jangan kamu takut pada mereka. Takutlah kepada aku. Kerana apa? Aku akan lindungi kalian dan akan mematahkan segala tipu daya yang mereka lakukan. Jadi maksudnya Allah akan menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pertamanya apa? Allah turunkan Rasulullah SAW sebagai Nabi. Dan walaupun mula-mula Rasulullah ketika di Madinah, Rasulullah menghadap ke mana tu, ke Mekah, ke Masjidil Aqsa. Kemudian selepas itu dikembalikan kepada Masjidil Haram. Dan itu juga sebenarnya sebagai tanda bahawa nanti Rasulullah SAW itu akan kembali ke Mekah. Seolah-olah dah indikasi bahawa Allah akan sempurnakan nikmat ini dengan apa? Dengan akhirnya nanti Rasulullah SAW akan kembali ke Mekah itu sendiri, membuka Mekah dan membersihkan Mekah itu daripada apa? Perkara-perkara yang mensyirikkan Allah SWT, dan juga menjadikan ini juga sebagai tanda bahawa Allah telah menjadikan umat Muhammad SAW ini sebagai umat yang terbaik, umat yang pertengahan, umat yang penuh dengan keadilan, menggantikan umat-umat yang terdahulu. Maksudnya tidaklah lagi orang-orang Yahudi ini termasuk dalam golongan orang-orang yang terbaik, tetapi telah berganti kepada umat Rasulullah SAW. Dan kalau mereka sudi, mereka juga dapat apa? Mereka juga dapat perkara yang sama apabila mereka sudi menerima Nabi akhir zaman ini. Wallahu a'lam. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT mengatakan seterusnya, Allah kata jangan kamu takut kepada mereka, takut kepada aku, sebab nanti aku yang akan sempurnakan nikmat kamu. Dan tentu saja nikmat yang paling besar kelak ialah dapat masuk ke syurga Allah, dapat melihat wajah Allah SWT. Wala'allakum tahtadun, dan agar kamu semua mendapat petunjuk kepada kebenaran. Kemudian Allah kata lagi, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Seperti mana kami telah utuskan kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu, yatlu alaikum ayatina, yang telah membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Jadi nikmat yang Allah berikan, nikmat kembali kepada Masjidil Haram ini, nikmat kembali kepada kiblat di Mekah ini, di Masjidil Haram ini menghadap Kaabah itu, menghadap ke arah Masjidil Haram itu, samalah seperti mana nikmat yang telah Allah tunjukkan, berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian rasa tentang kiblat ini penting, maka aku kembalikan kepada kalian kiblat tersebut.
Tetapi ketahuilah, nikmat ini yang aku berikan kepada kalian ini samalah seperti mana nikmat yang aku telah berikan di mana aku utuskan Rasul iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang dia buat, wa yuzakkikum, dia sucikan kamu daripada syirik, daripada maksiat. Wa yuallimukumul kitab, dan dia ajarkan kamu kitab yakni Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah dia. Ayatina, dan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah, dia ajar kamu kitab Quran dan juga sunnah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamu, dan dia ajarkan kamu apa yang belum kamu tahu mengenai dia. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini seolah-olah menyatakan bahawa sungguhnya kami telah pun mengalihkan kiblat ke arah Masjidil Haram ini dengan tujuan apa? Untuk menyempurnakan nikmat kepada kamu. Iaitu apa penyempurnaan nikmat itu? Samalah juga dengan penyempurnaan dia ketika kami mengutus kepadamu Rasul yang berasal dari kalangan kamu. Dia bacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah yakni sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi ayat ini adalah setelah apa dihuraikan tentang kiblat, yang kita dapat lihat bahawa dia masih lagi berkait secara tidak langsung dengan apa yang telah dibincangkan sebelum ini. Jadi seperti mana yang dikemukakan bahawa mengarah ke arah Baitul Muqaddis adalah apa, ijtihad. Setengah mengatakan bahawa ijtihad Rasulullah ketika baru tiba di Madinah, tapi diterima oleh Allah SWT. Jadi di sisi lain bahawa pengalihan kiblat ini adalah walaupun bersumber daripada keinginan Allah, walaupun bersumber daripada keinginan Nabi SAW, tetapi dia direstui oleh Allah. Jadi ayat ini sebenarnya mengajar kepada kita bahawa, kepada kaum muslimin semua, kepada kita juga, bahawa kebijaksanaan Rasul yang pertama ini tidaklah keliru. Dia bukanlah satu kekeliruan, dia bukanlah satu pandangan sendiri, tetapi dia itu direstui, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah SWT, apa yang ditunjukkan di sini adalah nikmat itu cukup sempurna sekali, dan tentu saja nikmat itu disempurnakan sebenarnya nikmat itu telah pun ada, iaitu apa, dengan diturunkan Rasulullah SAW ini. Maka siapa yang telah pun mendengar ajaran Rasulullah SAW ini, wajiblah dia mengikutinya. Kerana apa, dengan mengikutinya dia dapat membersihkan manusia itu daripada kesyirikan, daripada maksiat. Dan dia dapat ajar kita kitab, dia ajar kita sunnah sebagai bagaimana hendak kita berjalan di muka bumi Allah ini supaya dapat keredaan dia di dunia dan di akhirat. Dan dia juga dia ajarkan apa yang kamu belum tahu, semua rahsia-rahsianya, apa perkara yang dapat membawa kita kepada syurga, yang dapat menjauhkan kepada kita tentang neraka kalau kita tak tahu. Ini semua adalah perkara-perkara samiyat, perkara-perkara yang yang perlu kita dengari daripada wahyu itu sendiri. Jadi kalau tak ada wahyu, kalau tak ada perkara-perkara yang samiyat ini, perkara-perkara yang kita perlu dengar ini, iaitu daripada wahyu itu sendiri, maka kita tidak dapat mengetahui. Tidak tahu kalau kita buat ni dapat ganjaran macam mana, pahala apa, sedekah ini Allah bagi kita ganjaran di dunia lagi, kemudian di akhirat lagi Allah beri. Semua itu kita memerlukan kepada wahyu. Itu kata Allah, Allah turunkan Nabi ini, dia akan ajar kepada kamu perkara yang kamu tidak tahu. Kemudian ayat 152, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepada aku akan ingat kepada kalian. Yang ini sangat kita katakan bahawa Allah SWT ini, kalau kita ingat kat setengah orang tu, ni kadang-kadang orang tak ingat kita pun. Kalau kita lihat kat anak kita ke, dia universiti ke, mungkin dia tengah sibuk dengan assignment dia apa, dia terlupa kat kita. Dia habis baru dia telefon kita ke apa. Tapi Allah SWT itu berbeza. Fazkuruni, ingat pada aku, maka aku akan ingat kepada kamu. Jadi ayat ini nak menunjukkan kepada kita, walaupun dalam keadaan kalian menghadapi apa sahaja tohmahan, apa sahaja cabarannya, ada orang kata macam ni, orang tu kata macam tu. Soal kiblat ni jadi isu yang sangat besar, viral lah pada zaman Nabi ni. Jadi orang ni kata orang kata ni, dan Allah kata jangan pedulikan perkara mereka ni, jangan fikirkan perkara mereka ni. Mereka telah apa yang kalian perlu buat hanyalah melakukan kebaikan, mana boleh dakwah kepada mereka. Tapi yang lebih penting ialah bukan memikirkan soal mereka,
Tapi apa yang kalian perlu fikirkan ialah pencipta itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang kita perlu buat. Di saat kita ada dalam keadaan yang macam-macam masalah kita timbul, itu dan ini. Macam-macam. Dan cabaran-cabarannya untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka apa bila kita perlu buat dalam keadaan yang serabut ini, ialah kita kembali kepada Allah SWT. Jangan kita fikirkan masalah-masalah ini, tapi kita fikirkan Allah SWT. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepada kamu. Dan ini selari dengan hadis kursi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam satu hadis kursi menjelaskan kepada kita, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu azza wa jal ana indi zanni abdi bi. Jadi apa yang Allah SWT, Rasulullah SAW ceritakan kepada kita berkenaan apa yang Allah SWT, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku ini bersama dengan persangkaan hamba-Ku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Kemudian apa Allah kata lagi, aku akan bersamanya selama dia berzikir, yakni berdoa kepadaku, yakni mengingati aku. Wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Aku bersamanya selagi mana dia bersama dengan berzikir, yakni mengingati aku. Masya Allah, hebat sekali. Fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Bila apa? Jika dia mengingati aku dalam keadaan jika dia mengingati aku dalam dirinya, maksudnya sendiri-sendiri. Duduk termenung dalam bilik. Orang lain ingat macam-macam, dia ingat Allah SWT. Kemudian Allah kata apa? Wa in zakarani fi mala zakartu fi mala khairin minhum. Minta maaf. Kalau Allah kata kalau kamu mengingati pada diri kamu sendiri, maka Allah SWT, Rasulullah cerita berkenaan apa yang Allah SWT mengatakan, jika dia mengingatiku dalam dirinya, maka aku akan mengingatinya dalam diriku. Dalam zat Allah SWT, Allah akan ingat kita. Bayangkan Allah ada ramai makhluk-makhluk, tetapi dia memilih untuk mengingati kita ketika kita ini mengingati dia. Allah sentiasa tahu apa saja yang berlaku. Tapi yang ini Allah bagi perhatian kepada orang yang mengingati dia. Jadi ada ganjaran lah, maksudnya begitu. Jadi ada maksud kita sentiasa berada dalam rahmat pemeliharaan Allah SWT. Wa in zakarani fi mala'i zakartuhu fi mala'in khairi minhum. Dan juga Allah SWT jelaskan lagi, Rasulullah jelaskan apa Allah kata, dan jika dia mengingatiku dalam kumpulan orang, maka aku akan mengingatinya dalam kumpulan yang lebih baik dan lebih bagus daripada mereka. Jadi Rasulullah teruskan lagi hadis ni, wa in iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu minhu zira'an wa in iqtaraba ilayya zira'a iqtarabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Jadi Allah Rasulullah SAW jelaskan lagi apa yang Allah SWT nyatakan. Jika dia mendekat kepada aku satu jengkal, maka aku akan dekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepada aku satu hasta, maka akan ku dekat kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Wallahu a'lam. Hebat sekali sebenarnya apa yang Allah SWT itu berikan kepada hamba-hamba dia yang mengingatinya. Dan dalam keadaan manusia itu dalam serabut, dalam keadaan ni manusia dalam keadaan kiblat ni, ketika Rasulullah kembali menghadap ke Masjidil Haram tu, orang berkata-kata, macam-macam tomahan, macam-macam andaian, macam-macam ejekan. Maka Allah kata, jangan takut kepada mereka, takut hanya kepada aku. Dan ingatlah kepada aku, maka aku ingat kepada kamu. Yang itu, maksudnya apabila kita mengingati Allah SWT, Allah SWT itu lagi-lagi akan mengingati kita, lagi-lagi Allah akan melimpahkan rahmat dia kepada kita. Kemudian Allah kata lagi, washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu mengingkariku. Setelah Allah SWT menggunakan pelbagai nikmat, dan antara nikmat adalah menyebabkan memberi kita kesatuan menghadap kepada kiblat yang sama,
Kita menghadap, kita berada di mana pun, orang tu berada di Afrika ke, semua menghadap ke kiblat yang sama, menunjukkan bahawa kita semua ni adalah bersaudara. Kalau kita dalam keadaan susah, mereka ini boleh membantu kita. Kita sebenarnya orang Islam tu saling hidup dalam seperti mana bangunan yang kukuh, yang mereka di antara mereka saling mengukuhkan di antara satu sama lain. Itu orang Islam. Jadi kita hidup dalam kesatuan yang sama, itu juga nikmat, dan nikmat yang paling besar ialah diturunkan Rasulullah SAW ini membawa Al-Quran itu. Dan kalau kita nak dapat nikmat itu, kita kena baca Al-Quran. Antara cara untuk kita mengingati Allah ialah dengan kita membaca Al-Quran itu sendiri. Jadi Allah kata, apabila kamu telah dapat nikmat-nikmat ni, syukurlah pada Allah. Dan syukurlah nikmat kepada Allah. Bila kita ingat dia, Allah ingat kita. Allah ingat kembali kepada kita. Allah ambil cakna kepada kita. Allah ambil perhatian kepada kita. Syukurlah kamu. Dan kepada siapa? Dan kepada aku, dan janganlah kamu mengingkariku. Dan setelah kamu berterima kasih kepada Allah SWT atas nikmat ini, maka janganlah kamu kufur kepada apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan jangan kamu kufur, janganlah kamu ingkar kepada apa sahaja yang Allah larangkan. Jangan kamu ingkar untuk menjauhi larangan Allah SWT. Kemudian Allah teruskan ayat 153, ayat terakhir yang hendak kita bincangkan ringkas hari ini. Ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan kesabaran dan solat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita lihat bahawa dalam tafsir Misbah ni, Allah kata, Allah ajak orang-orang beriman, kata beliau, Allah ajak orang-orang yang beriman untuk menjadikan solat. Seperti mana yang diajarkan oleh Allah di atas tentang menghadap ke kiblat ni. Jadi kalau hadap kiblat ni maksudnya apa? Maksudnya orang itu perlu solat lah. Perlu menghadap kepada Allah SWT. Maka Allah suruh jadikan apa? Allah suruh jadikan, Allah suruh minta pertolongan Allah dengan apa? Dengan penuh kesabaran. Dan juga dengan apa? Dengan kekal melakukan solat itu sendiri. Jadi sesiapa yang melakukan perkara tersebut, maka Allah akan apa? Akan berserta bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang ini Allah akan sentiasa mengambil perhatian kepada diri dia. Dalam setiap kesedihan, setiap apa kesulitan yang dia lalui, maka Allah akan mempermudahkan dia untuk meneruskan langkah dia. Sebab Allah akan berserta dalam setiap langkah yang manusia itu lakukan, selagi mana dia melakukan dengan penuh kesabaran demi mencapai keredaan Allah SWT. Dan juga dia terus melakukan solat, walaupun solat itu suatu perkara yang sangat sukar, sangat berat untuk mencapai kekhusyukan. Kadang-kadang kita dengan masalahnya untuk menempati masa dia, untuk kita menegakkan solat itu dalam kehidupan kita. Semua itu adalah sesuatu yang bukan mudah, tetapi Allah suruh kekalkan juga, minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan kesabaran dan juga dengan solat. Kerana kita tidak ada kekuatan melainkan dengan kekuatan yang datangnya daripada Allah SWT. Dan kita lihat pada ayat ini juga, apabila seorang itu dalam keadaan Rasulullah SAW itu sendiri, dalam keadaan apabila Rasulullah kembali kepada Masjidil Haram ini, kiblat ke arah Masjidil Haram, maka orang start mengejek-ngejek. Maka Allah apa yang Allah suruh perintah kepada Rasulullah supaya sabar. Minta pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran, dan juga minta pertolongan kepada Allah dengan terus solat. Terus menghadap kiblat itu. Solatlah menghadap kiblat yang telah ditetapkan kepada kamu ini, dan juga mintalah pertolongan kepada Allah itu dalam solat kamu. Sebab dalam keadaan kamu rapat dengan Allah ialah keadaan ketika mana? Ketika kalian itu berada dalam sujud. Dan ini juga sebagai indikasi bahawa selepas ini juga akan ada cabaran-cabaran yang lebih besar. Sebabnya apa? Sebabnya apabila telah menceritakan berkenaan kiblat ini, maka nak tak nak nanti akan cerita pasal haji pula. Jadi bila ada perintah haji, nak pergi haji, kena pergi ke Mekah. Dan Mekah ketika itulah nanti masih lagi dikuasai oleh orang Arab musyrikin. Jadi nak tak nak akan berlaku peperangan. Akan berlaku siri peperangan demi peperangan, sebab orang Arab Mekah tetap akan mempertahankan apa yang mereka percaya, dan orang Islam akan tetap mempertahankan apa yang dia percaya. Maka akan adanya pertemuan di antara hak yang batil ini. Maka apa yang kita perlu buat, kena minta pertolongan kepada Allah SWT dengan penuh kesabaran. Nak sampai kepada nak boleh buka Mekah tu kembali, kena penuh dengan kesabaran. Nak boleh tunai haji pula apa nanti, kena penuh dengan kesabaran.
dan terus kekal dalam kiblat kamu menghadap ke Masjidil Haram ini terus kekal dalam memperhambakan diri kepada Allah SWT. Sebab kadang kita lihat ayat selepas ini akan menyatakan berkenaan dengan orang yang mati syahid. Seolah-olah adanya kaitan dengan perkara ini. Setelah kalian ini menghadap kepada Mekah, kepada Masjidil Haram ini, maka akan timbul perkara yang lebih besar selepas ini. Maka kalian hadapilah semua perkara ini dengan apa? Dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran dan juga dengan solat, kekal menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nak kekal sampai bila? Sampailah menghembuskan nafas yang terakhir. Sampailah Allah melabuhkan tirai, bumi ini melabuhkan tirainya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi demikian sahaja perbincangan kita pada hari ini. Di mana awal-awalnya ayat 146 tadi Allah cerita bahawa mereka ini kenal. Ahli kitab ni kenal Rasulullah SAW seperti mana mereka kenal diri anak mereka sendiri. Jadi berkenaan dengan kiblat ini mereka tahu. Berkenaan dengan Rasulullah SAW ini mereka tahu. Dan mereka tahu bahawa Rasulullah bawa perkara ini menghadap ke Masjidil Haram ini adalah perkara yang benar datang daripada Tuhan mereka. Jadi apa yang Allah SWT suruh buat, biarkan mereka dengan apa yang mereka katakan. Jangan pedulikan mereka. Apa yang kalian pernah buat sekarang yang hadaplah kiblat ke Masjidil Haram tu dan terus-meneruslah berlumba-lumba melakukan kebaikan. Berlumba-lumba untuk mencapai keredaan Allah SWT. Mereka dengan apa yang mereka percaya, kita dengan apa yang kita percaya, kita buat apa yang kita yakini benar dan kelak nanti Allah akan bagi pengadilan. Allah akan memberi penghisapannya siapakah sebenarnya yang berada di pihak yang benar dan Allah akan bagi kepada orang yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu taala. Dan jadi Allah tahu apabila seseorang itu mengikut petunjuk daripada Allah SWT, kadang-kadang dia akan menghadapi kesukaran. Dia kena ejek, orang kata dia tak cukup, orang kata dia ini dia ini orang yang kolot, dan orang cuba cari dia punya kesilapan peribadi dia supaya menjauhkan dia daripada apa yang dia pegang. Jadi dia kata, tengok, kata beriman, kata ikut agama Allah tapi masih lagi buat maksiat ke apa. Orang akan cari perkara-perkara yang menyebabkan akhirnya orang yang berpegang pada Islam akan beralihkan diri dia daripada Islam itu. Sedangkan Allah ajar, kalau orang tu buat dosa, dia kena apa? Dia kena bertaubat. Bukannya mengeluarkan orang itu daripada Islam, daripada apa yang dia pegang. Jadi Allah kata apa? Walaupun apa yang Allah ajar ni kita boleh ambil pengajaran daripada ayat-ayat kita bincang hari ini, walaupun orang itu kata macam-macam, apa yang kita perlu beri konsentrasi ialah kita konsentrate kepada bagi tumpuan kepada ibadah kita dan kita jangan fikirkan sangat masalah-masalah yang kita buat ini. Kita cuba usahakan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jangan fikirkan sangat apa yang orang kata. Yang lebih penting ialah kita memikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita fikirkan tentang Allah SWT, maka hati kita akan jadi tenang. Yang itu ya sebenarnya yang perlu kita ambil pengajaran daripada ayat ini. Maka akhirnya, apa yang kita perlu lakukan ialah kita mohon pertolongan kepada Allah dengan penuh kesabaran dan kita mohon pertolongan kepada Allah, kembali kepada Allah dengan melakukan solat dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita dan juga dalam kehidupan kita. Dalam ketika kita solat, takbiratul ihram tu sampai salam, sehinggalah kita keluar daripada solat juga, kita masih lagi membawa prinsip solat itu, iaitu apa? Memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita ringkas-ringkas hari ini. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT. Kalau ada salah silap, semuanya saya mohon maaf. Mana yang tersasul, mana yang tersalah, mana yang menguriskan hati dalam kita berkata-kata ni, saya mohon maaf, tidak maksud melakukan perkara demikian. Mana yang baik ini ambillah, mana yang bermanfaat ambillah, amalkan. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran je kepada kita semua supaya kita perolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk terus bincangkan ayat-ayat Allah ini. Mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk berjumpa lagi dalam siri-siri yang berikutnya. Mudah-mudahan insya-Allah semoga Allah bagi kekuatan kepada kita. Yang paling penting sekali ialah bukan sekadar memahami ayat-ayat Allah ini, tetapi supaya kita dapat mengamalkan apa yang telah kita belajar ni dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.